Kemampuan tidak sama. Apa yang Abu Hanifah kata boleh buat, Syafi'i jalan jauh dia jumpa tak boleh buat. Apa dia kata? Kalau Abu Hanifah jumpa apa yang aku jumpa, dia tak akan cakap begitu. Berlaku khilaf. Khilaf berlaku kerana penemuan, kemampuan. Tetapi tengah-tengah Syafi'i itu telah menjadi orang tua, lahir pula Imam Bukhari. Bukhari lebih muda masa tu dan zaman sudah moden. Bukhari tu 200 hijrah lebih, sudah moden. Abu Hanifah tu 80 hijrah dia beranak. Masa tu mana ada lampu jalan semua, rokok pun tak ada lagi, lampu jalan pun tak ada lagi. Tapi zaman Imam Bukhari, Imam Syafi'i masa tu dah berusia, dah uzur. Bukhari baru umur muda. Sebelum lahir Bukhari telah ada Imam Ahmad bin Hanbal, lebih muda daripada Syafi'i. Ahmad bin Hanbal berkelana. Yang Ahmad jumpa Syafi'i tak jumpa, yang Bukhari jumpa Ahmad tak jumpa. Bukhari ni kita boleh kata masa tu dia pusing dunia lah. Masa tu dunia-dunia yang perlu dijelajah oleh ulama, dia jelajah habis. Maka dia jumpa apa yang 4 mazhab ni tak jumpa. Dari segi dalil, dari segi zaman begitu maju, moden, kemudahan lebih mendekatkan manusia, maka lahirlah lagi satu pandangan yang menyelisih 4 pandangan di atas. Lahirlah perbezaan mazhab. Kalau itu kita boleh terima, ikhwan. Walaupun saya kata mereka berbeza pendapat, tetapi apa dia teras utama di atas? Manusia tidak boleh beribadat melainkan cara Rasulullah. Ketika Abu Hanifah mencari tak jumpa, datang Imam Malik membantu. Imam Malik cari tak jumpa, Syafi'i datang membantu. Tak jumpa, Ahmad datang membantu. Tak jumpa, Bukhari datang membantu. Ketika kita letak mereka ini semua, bagaimana kita nak beribadat? Kita carilah apa yang mereka sajikan, yang paling sahihnya mereka yakin, mereka beri pada kita. Kita ambil yang sahih, kita beramal, kerana tentu itu datang daripada Nabi. Karena itu ilmunya matang, Syekh sebut tadi, ilmunya matang. Ilmu apa? Manusia kembali pada sumber yang betul. Dia tidak bertanya Abu Hanifah ke Syafi'i, dia tidak bertanya, dia bertanya sumber itu dari mana. Kalau Abu Hanifah kata daripada Nabi, keseluruhnya manusia terima. Maka Abu Hanifah menjadi alat, ulama itu jambatan membawa kita kepada bertemu dengan Nabi. Maka tak penting ulama itu nama siapa, dan tak penting pun kita bagi tahu kita mazhab apa, tak penting. Yang penting isi amalan kita itu sama dengan apa Tuhan mau, iaitu kamu tidak boleh beribadat melainkan daripada kekasih aku. Tapi kalau itu kita tak tahu, dia nak jadi celaru. Dia tak tanya Nabi ajak ke mana, dia tanya hang mazhab siapa. Jadi mazhab ni hasin, Nabi ni pun hasin, kita pun hasin. Apa situlah orang dulu kerana dia tak faham metod-metod ni semua, lahir mazhab Abu Hanifah tak boleh kahwin dengan mazhab Syafi'i. Semayang pun tak boleh ikut. Pasal apa tak boleh ikut? Abu Hanifah tak ada tomak ninah, Syafi'i ada tomak ninah, tak boleh ikut. Adakah semayang tak ada tomak ninah? Tengok lagu mana manusia boleh fikir. Kuman sudah masuk dalam kepala otak. Ni kena penjek balik ni. Mana ada semayang tak ada tomak ninah? Aduh, Abu Hanifah tak ada. Abu Hanifah mana tak ada? Semua semayang lagu Nabi. Nabi semayang ada tomak ninah. Cuma cara Abu Hanifah faham tomak ninah tu apa, kita faham tomak ninah tu apa. Kita punya faham tomak ninah lagu kita. Tambah pula kita mazhab Syafi'i, tambah pula orang Malaysia, tambah pula orang Melayu. Banyak benda tu. Bila tambah menambah, jadilah nasi tambah. Gambar saya tak main dah. Jadi ini semua menyebabkan manusia tidak boleh faham perkembangan mazhab. Dia duk ingat mazhab itu jurang perbezaan. Tidak, demi Allah tidak. Kesemua ini alat untuk membantu kita bertemu dengan Rasulullah. Sesiapa yang bagi baton depan kepada kita, baton ni sahih, baton ni sahih, kita pegang yang sahih, kita berpegang dengan tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Subhanallah. Kerja kita mencari yang sahih. Lepas itu hadis kena tanya sahih tak sahih? Sahih.
Sahih buat. Tu saya tanya mazhab mana? Ada, kalau hadis tu tak sahih tinggal. Jangan kata mazhab mana buat mai. Tak sahih. Saya bagi contoh mazhab Syafi'i. Dalam kitab ada bab apabila kita semayang kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sunat kita kata rabbighfirli wali walidayya, baru kata amin. Itu ada dalam ada, dalam al-majmu' ada. Tetapi kita tak amal. Walaupun kita mazhab Syafi'i, kita tak buat. Pasal apa hang tak buat, hang Syafi'i? Ya, aku tak buat. Pasal apa tak buat? Pasal tak ada hadis. Dia bercakap pandangan dia aja. Tak ada hadis. Tak ada hadis nak buat apa mana? Kan terah asah dia kena ikut Nabi semayang macam Nabi semayang. Tak ada. Syafi'i kata idza sahhal hadis fahuwa mazhabi. Kalau hadis itu sahih, yang itulah mazhab aku. Kalau ada benda aku cakap tak kena, aku tarik balik masa hidup aku dan masa mati aku. Tapi masa aku bagi pandangan, aku cuba bagi pandangan yang terbaik. Syafi'i bagi pandangan terbaik. Nawawi datang, saya mau balik pandangan dia. Nawawi kata tengok bab ni dia macam tersilap lah. Bukan saya kata, Nawawi tu mas bukan mas kapal terbang ni. Mas ni makna you better be careful my statement lah. Kita kata, Nawawi kata takut dia pergi jadi pekak badak tak korek telinga. Dia kata mamak tu kata tak boleh ikut Syafi'i, jahanam. Kita punya statement tu dia tak faham. Mana kita tahu dalil tu dhaif kata dhaif? Orang lagu saya mana tahu? Baca kitab Nawawi Al-Majmu'. Dalam Majmu' Nawawi bagi tahu pandangan Syafi'i itu lemah pasal tak ada dalil. Siapa yang bagi tahu? Nawawi bagi tahu, barulah kita tahu. Maka yang tak ada dalil ni tak usahlah amal. Pasal Syafi'i kata yang sahih itu kamu terima. Habis kalau yang tu tak sahih, pasal apa Syafi'i pakai? Pada sangkaan dia sahih, pasal tu dia pakai. Tapi bila orang buat kajian demi kajian, orang dapati ada tak kena, maka orang letak hadis tu sebelah. Bukan menghina dia, nak kembali pada acuan yang betul, ikut Nabi SAW. Ada orang dia tak boleh faham metod ni. Bila dia tak boleh faham, jam. Dia duduk tengok mamak ni tadi cantik dah dia kuliah. Alah dia duduk kona dah tengok. Dia nak kata Syafi'i tak boleh ikut. Bukan tak boleh ikut Syafi'i. Kita duk cerita tunjang asas rukun. Dia tak nampak, blur. Dia blur, campur dah 7.5, lapak lagi, nampak asap rokok pula tak kenal lagi, dia blur. Dia apa dia cakap ni? Tadi aku macam faham lah, tulis patah haram tak faham. Sama, semua bab sama. Satu je kita nak tahu, orang bagi tahu amalan itu. Okey, kita tanya, dalam amalan tu hadis tu sahih ke tak sahih? Bila para ulama jawab tidak sahih, kita tinggalkan, kembali kepada yang sahih, cari yang sahih. Pasal yang sahih itu adalah daripada Nabi. Benda tu memang ada, cuma penemuan kita tak jumpa lagi. Dalam apa bab sekalipun, ikhwatul iman, kembali kepada yang sahih. Kita duduk pergi sembahyang jemaat, sebelum itu pegang tongkat, duk bagi innallaha wa malaikatahu, duk bagi tongkat. Bukan tak mau tongkat, mau juga tongkat. Tapi macam tu kan Nabi baca khutbah. Habis kalau bukan macam tu, lagu mana lagi? Kita start mencari, buka kitab, tengok perbahasan hadis. Lah, tak ada pun. Nabi ni baca khutbah lagu mana? Sebelum orang bang, Nabi duduk dah atas mimbar. Habis tongkat nak bagi masa bila? Sebelum orang bang, dia duduk atas mimbar. Dia kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Bilal azan. Habis tongkat nak bagi kat mana? Dia pakailah tongkat bila dia uzur. Tak uzur dia tak pakai tongkat. Macam kita kan, dia tulis berbekam sunnah Nabi. Betul tak bekam sunnah Nabi? Betul Tapi bila Nabi bekam? Masa dia sakit lah. Ni duk sihat pergi suar tengkok buat apa? Tengok lagu tu baca khutbah pakai tongkat. Bila dia pakai tongkat? Dia uzur dia pakai. Hari dia cedah-cedah, dia naik lagu tu saja.
Antum bayang dengan tongkat dia pegang dengan Hasan Husin duk mi dalam masjid, lagu mana nak pergi papah Hasan Husin dengan tongkat nak jaga, nak kapit lagu tu. Ada masa dia tongkat, ada masa dia tak tongkat. Kita sepanjang masa bagi tongkat. Ada pula cara-cara serah tu. Cara serah tu jangan main-main. Ini kalau tak serah lagu tu, biar mati anak jangan mati adat. Ni nak sembahyang jemaat lah mangkang oi. Jangan pergi buat gambar kartun tang situ. Ni nak sembahyang Jumaat. Ada cara pula, innallaha wa malah, habis stop baru berhenti serah. Assalamualaikum. Nak terima tu kena jawab waalaikumsalam. Dia tu kata saya bagi nah, dia tu pula kena jawab saya terima. Apa ni, nak menikah lagi satu kan? Betul usung pula tongkat tu naik tangga, jijak dua tangga kira satu, dua kaki berimpun kira satu. Pegang pula, tak boleh pegang tangan kanan, kena pegang tangan kiri. Awak pergi jadi ramai metara tu. Kita cari balik. Bila kita jumpa tak ada, kena bersedia untuk tinggal kerana kita untuk ibadat kepada Allah. Tapi bila manusia tak boleh faham step ni, dia mula petik. Orang tua-tua tak tahu kan? Habis dia kalau petik kalimah orang tua-tua, habis kita. Pasal kita pun nak jadi tua satu hari nanti. Kita tak mau kata ke orang tua-tua. Awak orang tua-tua tak tahu ke? Kita kata wallahu alam, dia tak mengaji, dia tak tahu. Awak hang seorang mengaji? Hang seorang mengaji? Taklah ramai orang mengaji. Habis kami duk buat ni salah ha? Tak kata salah. Habis kalau tak salah hang duk kata apa? Sengap sudahlah. Taklah orang tanya jawablah. Dia tak faham step. Kita bercakap tak mana. Dia duk kira yang tu, dia duk kira tanah Arab lah, dia kira yang orang balik Mekah bagi Zam-Zam. Alhamdulillah minum Zam-Zam. Dia pergi kerja, dia paket korma Zam-Zam semua bagi. Ada satu kawan Cina dia. Kawan Cina kata tak bagi sikit kan itu apa? What water you give? Give. Bagilah sikit air nak minum. Dia jadi perut dia kembung kempes. Cina ni minta Zam-Zam. Dia pun telefon ustaz. Assalamualaikum ustaz. Ni Kapi' Laknatullah ni. Dia tahu ni. Dia punya markah tu naik tahu. Kapi' Laknatullah ni minta Zam-Zam ustaz. Boleh bagi ke? Ustaz pun nanti saya tengok dalam kitab. Tengok tak jumpa ustaz buat istikharah, buat duha, buat taubat, buat tahajud, siang hari pun buat witir juga. Ni jawapan tak jumpa. Boleh ke kapiak minum Zam-Zam? Garau daripada dari telinga semua habis garu. Ustaz kata akhirnya macam ni lah, paling afdal tak usah bagi ya. Ambil botol tu pergi buah yang pahit bagi kat dia. Lah, awak pergi jadi macam tu. Ustaz ni terlupa ke Abu Jahil, Abu Lahab duk minum air apa di Mekah? Abu Jahil, Abu Lahab duk di Mekah duk minta kedarah apa? Masa tu mana ada Coca-Cola, Pepsi, mana ada? Duk balas air tu ha. Lah awak kapiak tu boleh, kapiak ni tak boleh. Misunderstood. Tengok. Kita cakap dia tak faham. Jadi kerana begitulah. Jadi kerana itu ikhwan, basic itu satu benda cukup penting kita faham. Apa dia? Rasulullah. Ulama silih berganti, Nabi tetap satu. Apa kerja ulama? Waris Nabi, cari yang terbaik. Tetapi kemampuan manusia tidak sama ikhwan. Kena terima benda itu. Kemampuan manusia tidak sama. Kata wali Allah Syekh Ad-Dahlawi dalam buku dia, dia kata ada sahabat pun tak tahan mengaji hadis dengan Nabi, dia sibuk. Demikianlah para ulama, ada masa mereka jumpa, ada masa mereka tak jumpa, tetapi Allah bagi pahala kat mereka walaupun satu. Pasal apa? Mereka membantu ummah. Tapi kita mesti mengambil yang benar, yang sahih daripada Nabi untuk kita pegang sebagai amalan. Hari kita tak tahu dia lemah ke dia sahih, tak apa, pegang ke mana pun. Itulah agama kita. Tapi hari kita tahu, kita mesti melepaskan dengan redha
kerana Allah, untuk Allah dan kepada Allah. Carilah yang kuat dan kita berpegang untuk Allah, ikhwan. Datang hati dengan ubudiyah, kita akan merasai betapa besarnya makna ubudiyah kepada Allah.